Salah satu daripada ragam dan perangai manusia sekarang ni adalah terlampau banyak bertanya. Terlampau suka bertanya. Ini kita kena perlu perbetulkan. Sebab perangai suka bertanya ini juga tidak digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anil waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima segala takdirmu, jadikanlah kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami supaya sentiasa syukur kepada nikmatmu. Apa khabar saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian? Syukur kehadrat ilahi sekali lagi dapat kita dipertemukan dalam kuliah mingguan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita akan bincangkan satu tajuk mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama, iaitu jangan banyak bertanya. Jangan banyak bertanya. Setiap hari, saudara-saudari, kita berhadapan dengan pelbagai ragam manusia. Sama ada kita berhadapan manusia ni secara berhadapan ataupun secara maya. Salah satu daripada ragam dan perangai manusia sekarang ni adalah terlampau banyak bertanya. Terlampau suka bertanya. Ini kita kena perlu perbetulkan. Sebab perangai suka bertanya ini juga tidak digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan terangkan. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala memberi amaran keras kepada manusia yang tabiatnya suka bertanya soalan yang bukan-bukan. Unnecessary questions. Bukan marah bertanya. Marah tanya hak bukan-bukan. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang kalau diterangkan kepada kamu nanti nescaya akan menyusahkan kamu. Dan kalau kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kamu akan kesalahan bertanyakan perkara-perkara yang tak disebut dalam Quran, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Saudara, mari kita tengok apa sebab punca turunnya ayat ini.
Setiap ayat Quran ni ada sebab musabab dia turun. Berdasarkan riwayat daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhum, beliau cerita bahawa pada satu hari Nabi SAW kumpul para sahabat. Nabi sampaikan satu pesanan. Kata Nabi, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Wahai sekalian manusia, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan haji kepada semua kamu. Maka pergilah buat haji. Nabi bagi kenyataan. Pergi buat haji, kata Nabi. Faqala rajulun. Tiba-tiba ada satu orang. Orang tak habis explain, angkat tangan nak bertanya. Ini pesen ni. Angkat tangan. Terus tanya. Akulah amin ya Rasulullah. Adakah pergi haji yang Tuhan sebutkan tadi nak kena setiap-tiap tahun ke ya Rasulullah? Dia tanya kepada Nabi. Fasakata. Nabi diam. Hatta qalaha thalatha. Orang tu lagi Nabi tak jawab. Diulang lagi soalan. Nak pergi bila ya Rasul? Kenapa statement ni umum sangat? Suruh buat haji. Tahun bila? Tahun ni, tahun depan. Nabi diam. Tanya lagi. Ya Rasul, saya tanya. Tahun ni ke tahun depan ke bila nak pergi ni? Nabi diam lagi. 3 kali dia tanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bila dah berkali-kali tanya, Nabi pun menjawab. Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Kata Nabi, kamu tanya saya bila nak pergi haji, tahun ni atau tahun depan. Kalau saya cakap tahun ni, benda akan jadi wajib hukumnya, dan saya jamin kamu takkan mampu untuk menunaikan haji tiap-tiap tahun. Summa qala, zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasratis su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kemudian Nabi memperingatkan, tinggallah kepadaku apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Sesungguhnya telah musnah binasa orang sebelum kamu sebab perangai mereka kasratis su'alihim, suka sangat bertanya, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyak pula khilafnya kepada nabi mereka. Fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Maka kalau aku perintahkan kamu buat sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan setakat kadar kemampuan kamu. Dan kalau aku larang kamu buat sesuatu, tinggalkan terus. Hadis ini riwayat Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Ad-Daraqutni, dan ramai lagi. Bila Nabi ucapkan saja ayat itu, kata para ulama, lalu turunlah firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kamu bertanyakan soalan-soalan yang kalau diterangkan pada kamu, nescaya akan menyusahkan kamu untuk melakukannya. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Ada juga dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ada disebutkan pula satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau menceritakan khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu qal law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kata Anas, Nabi pernah berkhutbah depan kami dengan khutbah yang kami belum pernah dengar serupa dengannya. Nabi menyebut, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sikit ketawa dan lebih banyak menangis. Faghatta ashaba Rasulillahi wujuhahum lahum khaninun faqala rajulun man abi. Tiba-tiba kata Anas, ada satu orang jemaah, dia bertanya, Ya Rasulullah, siapa ayah saya ya Rasulullah? Faqala fulanun. Nabi pun menjawab, ayahmu fulan bin fulan sekian-sekian. Fanazalat hadhil ayat la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum.
Bila Nabi jawab, ayah kamu adalah orang pulan bin pulan sekian-sekian, lalu turunlah firman Allah, wahai orang beriman, jangan kamu bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang kalau di-explain pada kamu, nescaya akan menyusahkan kamu. Ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, walhasil innaha nazilat bisababi kathratil masail. Punca utama ayat ini turun adalah disebabkan perangai manusia yang suka sangat bertanya. Maksudnya, seseorang yang dia memang hanya suka bertanya. Dia memang favourite dia dalam majlis ilmu. Memang muka dia je bertanya. Daripada start muka surat pertama sampai bab nak habis. Orang yang sama saja. Dia memang suka bertanya. Dan kalau dia dah mendapat satu jawapan, dia akan tanya lagi. Dia keep asking. Dia bertanya lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. So itu dalam Quran diceritakan bagaimana disebabkan pertanyaan umat-umat terdahululah menyebabkan orang-orang Yahudi ini mendapat kemurkaan daripada Allah. Terlalu banyak bertanya. Orang Yahudi dulu dengan Nabi mereka, dia tanya soalan-soalan yang mana soalan tu kalau dijawab balik menyusahkan mereka. Antara kisah yang paling utama, kisah lembu betina. Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah. Cerita lembu betina. Dia perintahkan oleh Allah kepada Bani Israel untuk disembelih atas tujuan tertentu yang telah pun diperintahkan. Tapi mereka ni bila dapat perintah daripada Nabi mereka tidak laksanakan untuk cari lembu betina itu. Dia nak penjelasan satu persatu. Dia nak umur berapa, tanduk macam mana, warna apa. Orang dah suruh cari lembu, cari sajalah. Tak, dia suka bertanya. Sebab itu budaya banyak bertanya ni yang jadi kita kelahi siang malam ni. Tuan-tuan kalau buka Facebook ke Instagram ke apa saja, yang jadi bergaduh ni banyak bertanya. Banyak bertanya. Tanya, kalau tanya betul tak apa, soalan merapu. Soalan menyebabkan kemarahan. Ini jenis mazhab tak baca posting, baca tajuk saja terus bertanya. Bacalah. Dia suka bertanya. Saudara, banyak hadis-hadis yang melarang kita bertanya soalan-soalan merapu. Bertanya soalan-soalan yang tidak ada hala tujuan. Tak tahu direction soalan dia. Tak ada kena-mengena dengan perbahasan pun. Antaranya bertanya secara bertubi-tubi perkara-perkara gaib yang berkaitan benda-benda yang disembunyikan oleh Allah. Contohnya bila kiamat. Nak jawab macam mana? Bila kiamat? Tanya roh. Lepas meninggal ayah itu roh pergi ke mana? Kita jawablah berdasarkan hadis duduk di sini. Provok tanya. Bertubi-tubi. Manalah kita tahu roh tu duduk di mana? Nak ke jawapan? Tanya pasal Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Yalah, kita apa yang ada kitab dalil tu lah kita tahu. Lebih-lebih ini kita ada hak dia. Tapi tak, keep asking. Dan kita juga dilarang bertanya hukum hakam secara berlebihan sangat. Yang nanti akan mendatangkan beban pula pada kita. Disebabkan soalan kita. Benda tu asalnya tak dibahaskan. Haram ke apa tak. Dia kaji, cari. Akhirnya haram. Banyak. Ini terutama melibatkan muamalat, melibatkan sistem kewangan. Yang asalnya kalau tak ditanya, orang pun tak tahu sangat. Bila dah terlampau diprovok, ditanya betul-betul, akhirnya menyusahkan ramai orang. Sebab itu dalam Sahih Al-Bukhari ada disebutkan sebuah hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah berpesan, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Kata Nabi, sesungguhnya orang Islam yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya satu hukum yang asalnya benda tu tak diharamkan, namun kemudiannya benda tu jadi haram disebabkan soalannya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Ibn Hibban. Jangan banyak tanya sangat. Tapi orang kita suka bertanya. Tajuk ceramah kita jangan bertanya pun dia bertanya juga. Penuh.
dalam komen di bawah. Tanya juga. Dia memang hobi. Walau bagaimanapun, Nabi SAW, dia ada beri keringanan kepada orang tertentu untuk bertanya soalan. Siapa? Orang-orang kampung, orang-orang badui, atau yang seumpama dengannya. Orang-orang macam ni, Nabi benarkan tanya soalan. Tapi kalau label saudara-saudari, orang cerdik, Nabi larang daripada bertanya terlalu banyak. Sebab itu para sahabat, Muhajirin dan Ansar, yang menetap di Madinah, yang iman mereka dah bagus, mereka ni dah dipupuk, usrah, bagai-bagai masjid selalu dengar ceramah, bagus. Mereka dilarang daripada terlalu banyak bertanya. Yang kita jumpa dalam hadis, yang ja'a rajulun sa'ala, datang laki-laki, yang tanya tu semua orang kampung. Sahabat-sahabat yang kanan kiri Nabi ni tak ada bertanya. Sebab itu dalam Sahih Muslim disebutkan hadis daripada Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai' fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Kata Anas bin Malik, kami dulu dilarang banyak bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara, tentang sesuatu perkara. Justru, kata Anas bin Malik, adalah suatu yang mengembirakan kami. Kalau kami tahu dalam majlis ini ada orang-orang daripada kampung pedalaman yang datang ikut serta. Kerana Nabi akan buka peluang pada mereka untuk bertanya soalan, maka dapatlah kami mendengar perbahasan-perbahasan baru. Ini hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasai dan Ibn Hibban. Ingatlah saudara-saudari sekalian, jangan banyak tanya sangat. Tanya soalan bukan tak bagi bertanya. Soalan bukan. Soalan orang pemalas. Soalan orang malas membaca. Dan Allah membenci orang yang banyak bertanya ngarut-ngarut ini. Allah benci. Soalan yang tak faedah Allah benci. Kata Abu Hurairah, Nabi pesan, innallaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa. Allah redha kamu buat 3 perkara dan Allah menyampah kalau kamu buat 3 perkara. Apakah dia? Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa ata'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. 3 perkara yang Allah redha, kamu sembah dia, kamu tidak menyekutukan dia, dan kamu pegang teguh pada tali Allah, mana tak berkelahi. Dan 3 perkara yang Tuhan paling menyampah meluat bila menengok manusia lakukan, wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratis su'al wa ida'atil mal. 3 perkara Tuhan meluat menengok. Pertama, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumber, menyampai-nyampai. Sumber tak jelas, nyampai. Memviral lah kata orang sekarang. Memforward message. Ini orang memang Tuhan menyampah. Yang tak jelas sumber, orang tu belum tahu meninggal dah telah berpulang ke rahmatullah, telah berpulang. Apa awak cek pun tidak. Patut hak dalam grup ni semua kerjanya Al-Fatihah, tak ada langsung nak bertanya. Ini Tuhan menyampah perangai orang begini. Yang kedua, Tuhan menyampah kasrati soal, banyak tanya. Yang ketiga, wa ida'atul mal, orang yang suka membuang harta. Hadis riwayat Imam Muslim. Memang ada tabiat manusia ni, dia suka nak kaji benda hak patut tak payah kaji. Benda hak tak perlu nak kaji, dia kaji. Maka dia akan terjebak di dalam satu masalah, buang masa. Sedangkan umur kita bukannya panjang nak buang masa sampai ke tahap itu. Kecualilah kita mengkaji benda yang bersifat akademik. Kaji untuk buat kajian PhD, buat master ni tak ada, ini tak tahu apa yang dikaji. Maka dia telah membuang masa. Dan orang yang buang masa akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di padang mahsyar. Ditanya masa kita digunakan untuk apa. Sekali lagi saudara-saudari, ini bukan bermakna agama memusuhi orang bertanya. Ini jangan salah faham. Ini jangan pula kita mengajar di sekolah nak murid tanya, kita jekah mau nak masuk neraka tanya banyak. Yahudi pula. Tak, jangan bengong begitu. Agama nak mengajarkan Islam tidak memusuhi orang bertanya. Ada pekerjaan dalam hidup ni memang kerjanya kena banyak bertanya. Dia cari makan dengan bertanya. Contoh wartawan. Wartawan kalau tak bertanya nak dapat berita macam mana? Atau pegawai penyiasat, investigation officer,
Tak kira SPRM ke polis ke apa saja. Nak dapat maklumat, nak dapat motif, dia kena bertanya. Itu kita tak ada masalah. Pertanyaan itu perlu. Sebab dengan bertanya, kita akan dapat penjelasan terhadap sesuatu perkara. The man who asks a question is a fool for a minute. But the man who does not ask is fool for life. Ini Confucius punya kata-kata. Orang yang bertanya soalan, mungkin dia nampak bodoh seminit. Mana orang kata bodoh, dia ni tanya orang lain faham, dia seorang tak. Dia nampak bodoh seminit. Tapi orang yang tak tanya langsung, mungkin dia bodoh seumur hidup. Bertanya, kita tak ada masalah. Bahkan agama pun, dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, itu arahan. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Right man at the right job. Tanya, silakan. Tapi mu kena tengok orang yang mu tanya tu kena betul ahli zikir. Kalau agama, tanya pada agamawan, tanya pada ustaz. Ustaz tu pula ada disiplin kepakarannya. Ada ustaz bidang usuluddin. Jangan tanya dia hukum Bitcoin. Jawapannya nanti. Ada ustaz bidang tajwid. Jangan tanya dia faraid. Nanti kan isteri dapat berapa, mak dapat berapa, dia jadi tak reti ngira. Walaupun dia ada kopiah, dia janggut. Bukan bidang dia. Dia tajwid, dia champion lah. Sengit sana, sengit sini, siap mulut, semua dia terror. Tapi belum tentu dia memahirkan diri dalam bidang yang lain. Tanya orang syariah tentang cerita Dajjal, cerita Ya'juj, itu bukan disiplin dia. Ahli zikir, tanyalah. Right man at the right job. Awak nak tanya pasal vaksin, pasal ubat, pasal virus, tanya pada doktor. Doktor pun ada bidang dia. Ada doktor dalam bidang yang kaji virus, virologi misalnya, ada kaji betul bidang itu. Tapi ada doktor sakit puan, boleh jawab, tapi tak ada, CP sajalah. Ada doktor bidang dia memang pharmaceutical, dia tahu pasal ubat. Ini dok, awak nak cerita pasal vaksin dan bagai-bagai, tapi rujukannya awak tanya tengok kartun The Simpsons, tak kena. Agama menyuruh tanya, tetapi ada syarat. Ahlaz zikri, mau kena tanya dengan orang yang tepat, tanya orang yang betul. Silakan bertanya, tanya pada orang yang betul, dan silakan bertanya, jangan soalan yang bukan-bukan. Ada satu hadis telah sabit dalam satu hadis dan juga asar, bagaimana para sahabat telah bertanya kepada Nabi ataupun sesama mereka tentang pelbagai persoalan yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan hukum hakam syariat dan berbagai-bagai lagi. Kata Jabir bin Abdullah, kharajna fi safarin ala ahdi Rasulillah. Kata Jabir, jadi kami ni budaya bertanya ni biasa sama-sama sendiri. Satu hari berlaku satu kejadian ketika kami semua keluar bermusafir. Fa asaba rajulan minna hajarun. Tiba-tiba salah seorang daripada ahli rombongan kami ini terkena batu di kepalanya. Fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama. Yang mana bila dia terkena batu, okeylah, kemudian dia luka, dia tidur. Ketika dia tidur, thumma ihtalama, dia telah bermimpi yang menyebabkan dia mengalami janabah. Dia perlu mandi wajib disebabkan mimpinya itu. Fasa'ala ashabahu. Bila dia bangun tidur, dia tanya pada sahabat ada yang ada tidur dekat dengan dia, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi. Saya ni tadi luka balut ni, tiba tidur tadi kena mandi wajib pula. Agak boleh tak saya tayammum? Dia tanya kepada sahabat-sahabat ni. Faqalu ma najidu laka rukhsatan. Sahabat-sahabat jawab, tak ada rukhsah, tak ada keringanan. Wa anta taqdiru 'alal ma'. Demo kena mandi pakai. Apa tayamum? Mana boleh? Cari air. Faghtasala. Dia pun cari air padang pasir, jumpa, mandi. Faghtasala famata. Tiba mati.
Dek kerana dia mandi juga dalam keadaan di padang pasir tu, mungkin waktu malam terlampau sejuk, pagi terlampau sejuk, sampai kena rheumatism dan bagai-bagai lagi, famata, meninggal. Jadi bila dah kelang kabut, falamma qaddimna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam akhbira bidzalika faqal qataluhu qatalahumullah. Bila dah hari tu kami pengadu pada Nabi, ya Rasulullah, orang ni begini, tiba ada pula geng-geng mengatakan tak boleh tayamum, dia kena mandi. Dia pun mandi, bila dah mandi terus terkejut badan terus dia meninggal, ya Rasul. Maka apa kata Nabi? Qataluhu, kamu telah membunuh orang itu, maka Allah akan membalas kamu atas perbuatan kamu itu. Terkejut para sahabat. Maka kata Nabi, ala sa'alu izlam ya'lamu, kenapa tidak tanya kalau tak tahu? Kenapa tak tanya kalau tak tahu? Tak tahu mesti bertanya. Fa innama shifa'ul 'ayyi su'ala, kerana ubat kebodohan adalah dengan bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'siba 'ala jurhihi khizqatan thumma yamsah 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadih. Sesungguhnya sudah memadai kalau arwah itu tadi bertayamum saja dan membalut atas lukanya, kemudian menyapu atasnya dan kemudian membasuh anggota badan yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Yang kita kena garis bawahkan daripada riwayat ini adalah tak tahu bertanya. Tetapi bertanya mesti tanya kepada right man at the right job at the right time. Mesti tanya kepada ahlinya. Bertanya kena tanya. Kalau tak faham kena tanya. Husnul mas'alati nisful ilmi. Kata Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Dia ni seorang tabi'in. Katanya, husnul masalah. Soalan yang baik. Ini kena ingat. Bukan sekadar janji tanya. No. Soal husnul masalah. Pertanyaan yang baik nisful ilmi. Adalah separuh daripada ilmu pengetahuan. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Adabul Faqih, cerita tentang bagai-bagai adab kita nak bertanya ini. Sebab itu kata Imam An-Nawawi, a'lamu anna su'ala ala aqsam. Ketahuilah bahawa proses bertanya ni ada beberapa jenis. Qismul awal, su'alul jahil an fara'idid din kal wudu was salah was shaum an ahkamil muamalah wa nahwu dzalik. Soalan jenis pertama adalah soalan yang diutarakan oleh orang-orang jahil, khususnya dalam hal-hal kefarduan agama, seperti hukum berwudu, hukum hakam semayang, hukum hakam puasa, hukum hakam jual beli dan yang seumpama dengannya. Wal qismu tsani, kategori soalan yang kedua, as-su'al 'anit tafaqquh fid din, la lil 'amal wahdahu misal qada'i wal fatwa wa hadha fardul kifayah. Dan kategori kedua soalan adalah bertanya untuk mendalami ilmu agama, bukan bagi diamalkan seorang pada dia saja. Contohnya hukum tentang berfatwa. Dan ini adalah fardu kifayah. Wal qismu tsalits an yas'alu an syai' lam yujibuhu Allah alaihi wa ala ghairihi wa ala hadha hamal al hadis. Dan kategori yang ketiga bertanya adalah bertanya sesuatu yang tak diwajibkan oleh Allah ke atasnya dan tidak wajib pula atas orang lain. Maka atas bagi yang ketiga ini ditanggungkan larangan pada hadis. Ini boleh dirujuk dalam syarah Matan Al-Arba'in. Sebab itu kadang-kadang dalam majlis ilmu, ialah kita tengok ada orang bertanya dalam live ke, dalam ceramah bersemuka ke, ada orang bertanya. Bila kita buka soalan, okey, ada sebarang persoalan, percayalah saudara-saudari sekalian, yang bertanya ni bukan semua nak bertanya. Tidak, tak semua orang nak bertanya. Pertama, ada orang bertanya sebab nak provok saja. Dia tak suka penceramah, provok supaya nampak penceramah tu lemah di mata audiens yang lain. Dia tak suka kita tanya soalan, supaya nampak kita tak ada lokus standai pun bercakap bidang itu misalnya. Ataupun ada orang bertanya sebab nak kenakan pada orang yang ada dalam majlis. Contoh ceramah di jabatan, ceramah di pejabat, di kementerian. Soalan ada nak kena ke bos dia,
untuk kenakan kepada tiket SU dia, pada SUB dia, nak kena sama dia. Ada juga soalan nak tanya sebab nak sindir Tok Pulu, sindir Yang Berhormat, sindir YB. Bukan semua orang bertanya sebab nak bertanya. Dan ada orang bertanya dan kita tak tahu apa tujuan soalan itu. Contoh pernah berlaku. Ustaz mengajar tajuk tentang pembahagian air dan sebagainya lagi. Jadi kebetulan masa tu bahas tajuk air yang najis. Jadi ada perbahasan, adakah air mani itu najis? Jadi dijawab oleh Tok Guru, tidak najis. Sebab kalau najis, nescaya semua manusia ni asal kewujudannya sudah najis. Jadi tidak. Tapi dia tanya lagi soalan ni, anak murid tanya lagi soalan. Kalau air mani tidak najis, bolehkah digunakan air mani untuk ambil air semayang? Apa faedah soalan ini? Tak, you nak praktik ke tidak? Boleh tak air mani diguna untuk buat air semayang? Baik, tunjuk satu tempat yang kita boleh kumpul air mani 2 kolah. Maka perbahasan itu dia jadi satu perbahasan yang ini yang dimaksudkan. Sebab itu silakan bertanya. Silakan, tak ada masalah. Tapi jangan sampai nampak macam saudara-saudari tak buat homework. Sekadar nak bertanya saja. Ini kerana kalau kita soal benda-benda yang sia-sia, jawapan yang kita dapat juga adalah sia-sia. Ask a stupid question and you'll get a silly answer. Mu tanya soalan bodoh, mu akan dapat jawapan yang bongok juga daripada orang yang ditanya. Kadang kita tidaklah tanya dalam majlis ilmu, kita bertanya dalam suasana pergaulan seharian. Kadang-kadang stupid questions, kadang mungkin nak menegur saja agaknya. Contoh, melawat orang sakit. Orang tu tengah sakit. Kita datang. Macam, sihat? Orang tu terbaring, tanya sihat ke tak? Mungkin niatnya, yalah mungkin tak tahu apa nak dimulakan perbualan. Tanya apa orang tu tengah sakit? Mungkin niatnya ada improvement ke? Maka you punya soalan, you tak buat homework lah, tak susun dia punya secara grammar ni tak betul. Macam mana tanya, sihat? Sihat pun terbaring. Kadang orang tu tengah basuh kereta, lalu depan rumah. Hai, basuh kereta, nak jawab apa? Ya, mungkin dia menegur lah, bukan sebab nak bertanya. Tengok kawan jatuh bersikal, kayuh bersikal hari Ahad, hari Sabtu, jatuh habis berdarah lutut, betih, siku, bagai. Kita datang tanya, sakit ke? La ilaha illallah, orang tu merah lutut. Tanya lagi. Ini contoh-contoh sajalah. Saudara-saudari sekalian, kalau kita bincang, apa punca manusia ini? Ataupun netizen lah, kita selalu mudah nak kena tegur ni netizen. Dalam Facebook, dalam Instagram, dalam laman-laman sosial ini. Kenapa manusia atau netizen ini, dia ada satu perangai, suka tanya soalan bodoh. Apa sebab? Jawapannya mudah, kerana manusia ini semakin lama semakin malas berfikir. Soalan bodoh ni kita definisikan sebagai soalan yang diajukan tanpa berfikir, tak ada common sense, janji bertanya, dan memang dia malas buat homework, dia tak baca pun posting, baca tajuk, tapi nak bertanya. Dan bertanya tu asalkan dapat bertanya. Dan dia pula terdiri daripada penagih-penagih currency, social currency ni, sibuk nak dapat like, comment, share, follow dan berbagai-bagai lagi. Janji tanya sajalah. Sebab itu kata Plato, wise men speak because they have something to say. But fool speak because they have to say something. Orang cerdik, dia bercakap sebab dia rasa dia perlu bercakap. Bila dia merasakan ada keperluan untuk dia bercakap. Tapi orang bongok, dia bercakap, janji dia bercakap. Asal dia nampak bercakap. Maknanya kita, kalau nak tanya soalan, tanyalah dulu soalan tu kepada diri kita. Tanya dulu pada diri kita. Kalau diri kita dah boleh jawab, okey, nak tanya orang buat apa? Cuma nak mencari ketepatan tu cerita lain. Ataupun bila kita tanya diri kita, kita akan didik diri kita untuk lebih berfikir. Daripada apa yang kita fikirkan, maka
kita akan develop soalan yang lebih baik lagi, yang nampak cerdik soalan itu. Sebab itulah kata Ibn Salah rahimahullah, indikator orang Islam yang baik-baik ini, ada 4 hadis Nabi sebut. Perangai orang Islam, kalau ada 4 ni, baiklah dia. Kalau tak ada 4 ni, tak adalah baik orang ini. Pertama sekali Nabi pesan, ciri orang Islam yang baik, kurang cakap, kurang komen. Kurangkan cakap, kurangkan komen. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang percaya adanya Allah, percaya adanya hari kiamat, hendaklah pilih antara dua. Cakap yang baik-baik, komen yang baik-baik, tulis yang baik-baik, posting yang baik-baik, atau liyasmut, atau diam sajalah. Diam sajalah. Ni hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua kata Nabi, ciri orang Islam yang baik adalah tidak busybody. Orang yang banyak bertanya ni busybody. Busybody. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu daripada tanda orang Islam yang baik adalah dia meninggalkan sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan dia. Dia sibuk buat apa? Sibuk buat benda. Ada orang meninggal apa semua, dia punya terlampau busybody, nak tengok simpati, prihatin, cakna, peka, lain dengan busybody. Busybody ni benda la ya'ni, tak ada kena-mengena pun dengan awak. Awak sibuk buat apa? Ini busybody. Itu yang dia akan develop question, sebab dia busybody. Orang gosip misalnya, gosip sana sini, wah, dia terlalu sibuk dengan benda-benda begitu. Orang gosip ni semua sebab isu busybody. Yang ketiga, Nabi mengajarkan ciri orang Islam yang baik adalah orang yang kontrol marah. Kontrol, bukan tak boleh marah, kontrol, kawal. Orang mau marah ni juga banyak tanya ni. Atan Nabi rajulun faqala murni bi amrin wala tukthir alayya hatta a'qilah. Ya Rasulullah, ajarkan saya satu nasihat. Saya tak payah tanya orang dah lepas ni apa-apa nasihat. Pegang nasihat ni cukup. Kata Nabi, la taghdab. Mu jangan marah. Fa'ada alaihi qala la taghdab. Nabi ulang lagi, jangan marah. Mu jangan marah. Mu jangan marah. Itu kita jangan marah-marah. Jangan kita ingat kita seorang je handal. Jangan kita ingat kita seorang baru baju silat kita dah handal. Ada orang lain ada saka rimau, saka singa, macam-macam saka ada. Jangan rasa handal. Jangan nak marah-marah. Orang lain pun handal juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri orang Islam yang baik, kata Nabi, dia cinta sesama Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalau kamu tidak sayang pada saudara kamu sebagaimana kamu sayang pada diri kamu sendiri. Baik itu kalau kita tak nak kita sakit, kita pun sepatutnya tak nak saudara kita sakit. Kalau kita tak nak kita kena COVID, kita pun mau jangan saudara kita ni kena COVID juga. Ini dia sampai tahap begitu. Sebab itu hidup ni, kata para ulama, paling selamat sekali adalah jangan cakap banyak, diam. Cakap banyak dalam arti kata nak tanya banyak dan sebagainya, nak komen banyak. Dan tengok orang komen, dia pun komen juga. Tak ada benda nak komen, hantar ibu jari. Diam sudahlah. Duduk diam je. Memang banyak kelebihan diam ni. Kalau diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilatul Awliya, wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasurat khatayahu, wa man kasurat khatayahu kanatin naru awla bih. Siapa banyak cakap, banyak silap. Siapa yang banyak silap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, maka nerakalah yang lebih utama kepadanya. Ini nak selamat, jangan cakap banyak. Lepas itu Nabi pernah pesan kepada Abu Dzar, alaika bitulis samti
fa innahu martadatun lisyaitani wa aunun laka ala amri dinika. Hendaklah engkau berdiam, jangan banyak nak bercakap, sebab diam itu dapat menyingkirkan syaitan dan boleh menolong kamu dalam urusan agamamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia pernah memberikan pesanan, inna sabiqina anil ilmi waqafu wa bibasar nafidha qad kafau wa kanu hum aqwa alal bahthi law bahathu. Sesungguhnya orang-orang dulu, para salafus salih, mereka berhenti, maknanya dia tidak bersikap melampau di atas dasar ilmu. Mereka memiliki penelitian yang sangat tajam, yang boleh menembus sesuatu beyond pemahaman mereka. Tetapi mereka menahan diri daripada meneruskan perbahasan dan perdebatan, sekalipun mereka lebih mampu dalam membahas sesuatu perkara jika mereka nak membahaskannya. Ini para salafus salih, kata Umar bin Abdul Aziz. Dia ada had pada setiap perkara. Mana kita dah bahas cukup. Kalau nak panjangkan lagi, dia khawatiri akan mendatangkan permusuhan. Sebab itu ayalah saudara-saudari sekalian, mendengar, membaca, melaksanakan, itu adalah lebih baik dan lebih utama daripada banyak bertanya, akhirnya tidak laksanakan. Ada orang dia bertanya, bukan sebab dia nak laksana, dia tak nak buat. Kalau musim haji, dia tanya soalan, kalau macam kelas tafakuh fiddin ni, Ustaz, apa hukumnya kita wukuf ni kalau tak pergi macam mana Ustaz? Kita pun jawab lah, tak layan kan, jemaah kata sombong. Wukuf ni wajib, kalau tak pergi kita rukun, kalau tuan haji tak pergi wukuf tak sah. Memang haji tu kena wukuf, hari Arafah tu lah haji kita. Oh gitu. Ustaz nak tanya lagi, ngutip batu di Muzdalifah ni kalau tak pergi tak apa ke? Ustaz ni orang tanya hukum ni pun jawab, tak apa, tak ada masalah kalau tak pergi pun, tapi kena bayar dam. Oh, berapa dam Ustaz? Oh, damnya sekian. Oh gitu, tak boleh Ustaz, saya bagi 2 ekor kambing. Saya ingat saya malas lah nak duduk Muzdalifah ngutip batu. Saya ingat lepas hukum saya terus balik hotel. Rupanya dia bertanya cantik punya soalan, rupa dia susun dia tak nak pergi. Dah macam mana? Apa hukum mabik ni? Ingat kan dia nak mabik lebih pada orang. Tak, rupa nak mengelakkan daripada tidur di Mina itu. Ini kita tak nak berlaku. Sebab itulah lazimnya orang yang terlalu banyak bercakap, suka bertanya yang bukan-bukan ini, tak keterlaluan kita katakan mereka ni terdiri daripada orang yang lemah peribadi. Sebab itu dalam Quran Allah nyatakan ciri-ciri orang cerdik, orang yang genius, adalah orang yang good listener, seorang pendengar yang baik. Cakap orang dia dengar, good listener, dan dia akan laksanakan apa yang terbaik daripada percakapan itu. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk hidayat oleh Allah, dan mereka itulah hum ulul albab, orang-orang yang sempurna akalnya. Surah Az-Zumar ayat 18. Baik itu good listener, ini ulul albab. Dia dengar, beri perhatian, dan dia tak perlu nak tanya soalan-soalan lagi sebab jelas ulul albab. Dan kemampuan mendengar adalah kekuatan pribadi yang sangat luar biasa besarnya. Kata Ja'far As-Sadiq, lisanul aqili wara'a qalbihi wa qalbul ahmaq wara'a lisanihi. Lidah orang cerdik duduk belakang hati, tapi hati orang bongok itu duduk belakang lidah. Banyak cakap makna something wrong, banyak bertanya juga something wrong. Orang yang berakal, dia selalu mempertimbangkan dulu apa yang nak dia lontarkan dalam bicaranya. Sedangkan orang yang bodoh, dia sering memperkatakan apa saja yang terlintas dalam pemikirannya.
Dia rasa nak tanya, dia tanya. Dia rasa nak soal, dia soal. Tanpa memikirkan akibatnya dan dia tak perlukan pun kepada jawapan itu. Namun saudara-saudari sekalian, diam bukanlah dalam erti kata kita sama sekali tidak mahu bertanya. Tak ada lalu nak ada perbahasan. Tidak. Nanti kan ada orang akan marah. Macam mana Islam ni semua main hangguk saja. Tak boleh nak bertanya. Kita dah khabar. Tanya boleh. Tapi right man at the right job at the right time. Mu kena tanya orang hak betul. Kamu tanya orang hak tak kena, orang tu jawab. Tak dapat jawapan juga. Sebab bukan ahli zikri. Kemudian soalan itu bukanlah soalan yang kita sengaja tanya untuk nak niat-niat untuk nak ngena ke tak. Tanya kerana kita nak belajar dan kita nak amalkan. Silakan bertanya. Islam tidak memusuhi pertanyaan. Tapi bertanyalah kalau kita merasakan ada keperluan untuk bertanya. Kalau tidak ada, jadilah pendengar yang baik. Banyakkan berdiam, insya-Allah lebih memaham. Diam adalah ibadah tanpa bersusah payah. Menjadi perhiasan tanpa berhias. Memiliki kehebatan tanpa kerajaan. Menjadi benteng tanpa pagar. Mempunyai kekayaan budi. Memberi istirahat kepada malaikat pencatat amal dan menutup segala aib dan juga masalah. Silakan bertanya, tapi pastikan pertanyaan kita tidak memberikan masalah kepada orang yang ditanya dan orang yang bertanya. Sebenarnya banyak nak terangkan, tapi saya kira sekadar itulah kesempatan yang dapat kita ada pada kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga-moga pertemuan kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairul biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha. Wa fadha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid irfa'na kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid wakshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالتوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.